Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kita membaca surah Al-Masad? Maka saya yakin semua kita pernah baca surah Al-Masad. Dan cumanya, apakah seharusnya kita memandang surah ini sekadar kisah Abu Lahab dan isterinya? Maka telah berkata Dr. Muhammad Ratib An-Nabulsi dalam tafsir tadabburnya, subhanallah, bahwasanya malanglah mereka yang membaca surah ini lalu hanya menganggap ia adalah kisah yang dipaparkan Allah Azza wa Jalla daripada masa lampau tentang musuh yang paling ketat kepada Nabi. Ia sebenarnya adalah surah yang memaparkan kesudahan mereka akibat mereka yang sentiasa menentang perjuangan dakwah yang dilakukan oleh mereka-mereka yang committed untuk berada di atas jalan perjuangan para Nabi. Jadi surah ini bukan hanya surah yang menyebabkan kita perlu marah kepada Abu Lahab kerana dia sudah mati. Ini kata Nabulsi. Lelaki itu dah mati, bininya dah mati, dan mereka sudah diazab Allah di alam barzakh. Mereka akan menerima akibatnya nanti. Janji Allah pasti akan berlaku. Tetapi bila cerita tentang seseorang ataupun tentang lelaki dan wanita daripada masa lampau menjadi ayat Allah, bahkan menjadi satu surah, maka ini menunjukkan bahawasanya kisah ini akan memaparkan penyakit-penyakit Abu Lahab yang boleh hinggap kepada diri kita. Seseorang itu barangkali termasuk dalam mana-mana ayat yang membabitkan Abu Lahab. Ini jelas kerana Allah tidak memaparkan surah Al-Masad apa yang dilakukan oleh makhluk ketika menerangkan tentang Abu Lahab. Kita telah diberitahu dalam karya-karya sirah yang agung tentang jenayah Abu Lahab, tetapi Al-Quran membentangkan punca-punca penyakit. Sebagai contohnya, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, yang menunjukkan penyakit Abu Lahab adalah menyeletakkan pergantungan kepada harta dan anak-anak yang diusahakan. Antara makna diusahakan adalah anak-anak. Jadi pergantungan yang diletakkan kepada harta untuk lebih kekal lama dan tidak terkena sebarang bahaya, pergantungan diletakkan dengan anak-anak yang ramai, wabanina syuhuda, ini adalah pergantungan-pergantungan yang telah diletakkan kepada selain daripada Allah. Hammalatal hatab, kata Nabulsi, juga bermakna namimah, orang yang suka mengadu domba dan tidak suka melihat berlakunya silaturahim antara fulan dengan fulan. Jadi ternyata surah ini bukan hanya memberitahu tentang Abu Lahab, tetapi memberi amaran tentang keabu Lahaban yang boleh berlaku kepada diri kita. Maka dengan interaksi begini, dengan mindset begini, maka kita telah meletakkan Allah Azza wa Jalla pada tasbih, pada sepatutnya. Iaitulah Allah bukan sekadar memaparkan sejarah, Allah memaparkan ibrah daripada sejarah. Allah menggunakan sejarah untuk berbicara, untuk menegur dan menasihat kita semua. Semoga kita tergolong daripada orang-orang yang bukan sekadar mengetahui tafsir, tetapi juga dapat merasai tadabbur daripada suratul Masad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.